semua, ayo, hayun dan marah, ayo, juang selamanya. Ayo, bangkit semua, ayo, hayun dan marah, ayo, juang selamanya. Ayo, bangkit semua, ayo, hayun dan marah, ayo, juang selamanya. Ayo, bangkit semua, ayo, hayun dan marah, ayo, juang selamanya. Semua ayo, hayun dan marah, ayo, juang selamanya. Ayo, bangkit semua, ayo, hayun dan marah, ayo, juang selamanya. Ayo, bangkit semua, ayo, hayun dan marah, ayo, juang selamanya. Ayo, bangkit semua, ayo, hayun dan marah, ayo, juang selamanya. Ayo, Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, 0. U-E-K-L, U-E-K-L, go, U-E-K-L, go! Ha-ha! Ooh, la, 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 la. Sedia! Semua! U-E-K-L, ayo, bangkit semua, ayo, hayun dan marah, ayo, juang selamanya. Ayo, bangkit semua, ayo, hayun dan marah, ayo, juang selamanya. Bila masanya sorakan bergema gelanggang, gempita kejayaan bersama. Tidak kau gentar, tidak kau serah, semangat membara, kemenangan tercipta. Lakarlah sejarahmu, urung tata yang satu. Teguh walau gemuruh, lawan pantang ditawan. Oh, kibarkan panjang. Ayo, bangkit semua, ayo, hayun dan marah, ayo, juang selamanya. Ayo, bangkit semua, ayo, hayun dan marah, ayo, juang selamanya. Ayo, bangkit semua, ayo, hayun dan marah, ayo, juang selamanya. Ayo, bangkit semua, ayo, hayun dan marah, ayo, juang selamanya. Goan ayo, 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 U-E-K-L, tempo dan rempo, ayo, ayo, U-E-K-L. Ayo, bangkit semua, ayo, hayun dan marah, ayo, juang selamanya. Ayo, bangkit semua, ayo, hayun dan marah, ayo, juang selamanya. Ayo, bangkit semua, ayo, hayun dan marah, ayo, juang selamanya. Ayo, bangkit semua, ayo, hayun dan marah, ayo, juang selamanya. Ayo, ayo, U-E-K-L, U-E-K-L, go, U-E-K-L, go! Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, 0. U-E-K-L, U-E-K-L, go, U-E-K-L, go! Ha-ha! Ooh, la, 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 la. Sedia! Semua! U-E-K-L, ayo, bangkit semua, ayo, hayun dan marah, ayo, juang selamanya. Ayo,
kibarkan panjang. Ayo bangkit semua, ayo hayung dan marah, ayo juang selamanya. Ayo bangkit semua, ayo hayung dan marah, ayo juang selamanya. Ayo bangkit semua, ayo hayung dan marah, ayo juang selamanya. Ayo bangkit semua, ayo hayung dan marah, ayo juang selamanya. Kawan ayo, ayo, ayo UDK, tempo dan rempong, ayo, ayo UDK. Ayo bangkit semua, ayo hayung dan marah, ayo juang selamanya. Ayo bangkit semua, ayo hayung dan marah, ayo juang selamanya. Ayo bangkit semua, ayo hayung dan marah, ayo juang selamanya. Ayo bangkit semua, ayo hayung dan marah, ayo juang selamanya. Ayo, ayo, Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, 0. Sedia semua. Ayo bangkit semua, ayo hayung dan marah, ayo juang selamanya. Ayo bangkit semua, ayo hayung dan marah, ayo juang selamanya. Bila mangsanya sorakan bergema gelanggang, gempita kejayaan bersama. Tidak kau gentar, tidak kau serah semangat, membara kemenangan tercipta. Lakarlah sejarahmu, buruh tata yang satu. Teguh walau gemuruh, lawan pantang ditawan. Oh kibarkan panjang. Ayo bangkit semua, ayo hayung dan marah, ayo juang selamanya. Ayo bangkit semua, ayo hayung dan marah, ayo juang selamanya. Ayo bangkit semua, ayo hayung dan marah, ayo juang selamanya. Ayo bangkit semua, ayo hayung dan marah, ayo juang selamanya. Kawan ayo, ayo, ayo UDK, tempo dan rempong, ayo, ayo UDK. Ayo bangkit semua, ayo hayung dan marah, ayo juang selamanya. Ayo bangkit semua, ayo hayung dan marah, ayo juang selamanya. Ayo bangkit semua, ayo hayung dan marah, ayo juang selamanya. Ayo bangkit semua, ayo hayung dan marah, ayo juang selamanya. Ayo, ayo, Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, 0. Sedia semua. Ayo bangkit semua, ayo hayung dan marah, ayo juang selamanya.
bangkit semua ayo, Hayun dan Bara ayo, juang selamanya. Ayo bangkit semua ayo, Hayun dan Bara ayo, juang selamanya. Ayo bangkit semua ayo, Hayun dan Bara ayo, juang selamanya. Ayo bangkit semua ayo, Hayun dan Bara ayo, juang selamanya. Go and ayo, ayo, ayo,
Alright, so selama 15 minit saya akan menerangkan secara ringkas mengenai UNIKL Malaysia France Institute ataupun UNIKL MFI, dan seterusnya saya akan menjemputlah panel kita pada petang ini untuk mencerita ataupun share lah dengan anda semua mengenai step by step PLC for beginner. Apa tu PLC? So nanti akan diterangkan oleh para pensyarah kita panel pada hari ini. Alright, so jadi Belum. okay. Jadi nampak apa? Okay, so jadi di bahagian ruangan chat, okay, kita ada sertakan e-form di mana anda semua perlu mengisi e-form tersebut untuk tujuan sijil yang akan diberikan lah selepas sesi ini berakhir nanti. Okay, jadi minta kerjasama anda semua untuk mengisi e-form tersebut, okay, di bahagian ruangan chat. Alright, so sesi pada petang ini mungkin akan mengambil masa lebih kurang 1 jam 30 minit hingga 2 jam. Okay, kita depends lah kepada orang kata dari segi konten pada petang ini dan juga dari segi mungkin ada banyak pertanyaan daripada para peserta kita lah pada petang ini. Alright, so jadi boleh saya tahu ke semua partisipan dalam ni okey ke? Semua sihat? Sihat. Sihat, alhamdulillah. Alright, okay, selamat petang. Okay, ada juga yang di bahagian ruangan chat. Okay, so jadi para hadirin kita pada petang ini sebenarnya daripada pelbagai, orang kata pelbagai aspek lah Ada yang sudah bekerja, ada yang masih lagi belajar, ada yang sekarang ni pensyarah. Okay, tak kisah walau apa pun kategori anda semua. So hopefully sesi kita pada petang ini memberi manfaat kepada anda semua dan dari sedikit sebanyaklah menambah ilmu kepada anda semua. Okay? Alright, jadi tanpa membuang masa, kita akan teruskan dengan agenda kita yang pertama, iaitu saya akan share dengan anda semua mengenai UNIKL Malaysia France Institute. Okay? Tak dengar lah dia punya Q. Nanti Q dia apa? Q daripada sana Okay. ke sini. Harap anda semua boleh nampak ya saya punya slide presentation Iklan. di screen. Okey. Iklan. Boleh berikan feedback? Habis iklan je. Okey. Boleh nampak. Nampak? Okay. Kat sini okey. Alright. Okay, terima kasih atas feedback yang diberikan. Alright, so jadi secara ringkasnya, okay, selamat datang ke Universiti Kuala Lumpur Malaysia France Institute yang terletak di Bangi, Selangor, di Bandar Baru Bangi, Selangor. Alright. Okay, so secara ringkaslah, so mengenai UNIKL. So UNIKL MFI ni adalah salah satu di bawah kampus UNIKL. UNIKL ni dikirakan sebagai kita punya ibu dan ayah lah. Okay. So UNIKL MFI ni adalah anak dia. Sebenarnya ada banyak lagi anak UNIKL. So saya akan share sebentar nantilah. Okay. So UNIKL kita dah tak asing lagi. Okay, so kita dah orang kata masuk di dalam THE World University Ranking 2022. So kalau nampak dekat skrin tu, Universiti Kuala Lumpur untuk 2022 kita di tangga yang ke 1201. Alright. So kalau ikutkan universiti di Malaysia ni, so kita di antara yang ke-12. Alright. So selain daripada tu kita ada banyak lagi awards yang lain lah yang kita terima. Alright, so kita ada Setara, Best Ranking, okay, Putra Brand Awards, so macam-macam lagi. Alright, so yang paling penting adalah kita mendapat NQA Square Akreditasi. Alright, so itu antara orang kata award yang paling kah lah untuk UNIKL ni. Okay. Okay, sekejap ya. Dia bunyi sound sikit. Mayu juga. Alright, boleh siapa-siapa mutekan dulu ke? Alright, terima kasih. Okay, so
teruskan kepada mengenai UniKL secara ringkas. So UniKL ditubuhkan pada tahun 2002 bersamaan dengan 12 kampus keseluruhan. So jadi UniKL MFI adalah salah satulah daripada 12 kampus tersebut. Alright, so UniKL kita adalah di bawah MARA lah, Majlis Amanah Rakyat MARA. So kita antara yang the biggest orang kata higher tingkat institusi di Malaysia lah. Alright, dan kita mengamalkan elemen teoretikal dan juga hands on. Dan yang last sekali adalah UniKL, kita adalah Government Link University di mana hanya ada 4 sahaja Government Link University di Malaysia ni. So UniKL adalah salah satu daripadanya. Alright, so jadi keunikan UniKL. So program UniKL ni, so kita program yang ditawarkan adalah program yang niche ataupun lebih spesifik. Nanti saya akan tunjukkan lah program-programnya, tuan-tuan dan puan-puan akan nampak program yang ditawarkan adalah lebih spesifik. So jadi satu kampus, satu specialization. Jadi kalau anda nak belajar mechanical, boleh datang di UniKL MFI. Kalau nak belajar mengenai contoh, kita ada marine, boleh pergi ke UniKL MIMED di Lumut. Nanti saya akan share juga setiap kampus tu berbeza specializationnya. Alright, so kita di UniKL ni dari segi pembelajaran adalah akademik dan juga campur dari segi hands on yang lebih orang kata fokus kepada industri di luar sana. So kita juga tak lupa kita juga menerima pelajar daripada pelajar antarabangsa ataupun international student. Jadi international student ni ramai juga yang belajar di UniKL. So kita adalah industry standard facilities. Yes, facilities kita memang lebih orang kata related dengan industri. So that's why di mana para pelajar bila habis nanti bekerja di industri, insya-Allah tiada masalah untuk para pelajar kita bekerja. So hands-on learning dan juga kita menerapkan elemen entrepreneurial program. Di mana mungkin ada para pelajar kita yang berminat dalam bisnes, selepas tamat belajar nak buka company sendiri, boleh, tak ada masalah sebab kita menerapkan elemen entrepreneur. Alright, so ini adalah 12 kampus UniKL. So kalau nampak dekat situ berbeza specialization. So UniKL MFI, alright. Kalau nampak dekat situ, kita adalah Industrial Maintenance dan Automation Technology. So banyak lagi kampus lain lah. So mungkin anda semua boleh layari website UniKL juga. www.unikl.edu.my untuk tahu dengan lebih lanjut lagi mengenai program yang ditawarkan di kampus lain. Alright, so kita teruskan kepada UniKL Malaysia France Institute. Kenapa Malaysia France Institute? Sebab kita ada kerjasama di antara kerajaan Malaysia dan juga kerajaan Perancis. Asalnya sebenarnya kita punya program, facilities yang ada di UniKL MFI ini dibawa daripada Perancis, teknologi Perancis. Cuma sekarang ni kita mengikut peredaran zaman kita lah. Mengikut peredaran teknologi semasa. Alright. So, untuk dari segi di UniKL MFI, specialization kita lebih fokus kepada mechanical, manufacturing, industrial automation dan water engineering technology. So, itu adalah program baru kita lah, water engineering technology. Alright. Kenapa para pelajar perlu memilih UniKL MFI? Semua program kita telah mendapat pengiktirafan daripada MQA, of course, alright, dan juga Board of Engineers Malaysia, ETAC, di bawah ETAC dan juga EAC. Alright. So, dari segi pembelajaran di UniKL MFI adalah secara hands-on. Alright, so yang mana menepati pasaran di industri di luar sana. Disebabkan itulah para pelajar graduan UniKL ni selepas tamat belajar, dalam masa 6 bulan mereka terus mendapat pekerjaan di industri di luar sana. So kalau nampak kita UniKL ni di antara top 20 IPTS yang mengeluarkan graduan yang bekerja terus dalam masa 6 bulan selepas tamat belajar di UniKL. Alright, so UniKL MFI of course terletak di Bandar Baru Bangi, very strategic. Nak pergi KL dekat, nak pergi Putrajaya dekat. Kita ni ibarat tengah-tengah lah. Nak pergi Negeri Sembilan dekat. Semua dekat lah senang cerita. Kita very strategic.
Alright, so student residence pun ada di dalam kawasan kampus kita. So student-student yang stay di asrama sangat dekat nak pergi ke kelas. Okay. So of course kita ada menyediakan bantuan pinjaman pelajaran yang disediakan di UniKL. Kita ada MARA dan juga PTPTN. Credit transfer. Credit transfer ni selalunya student-student lepasan diploma sangat berminat. Okay, so di mana mereka layaklah untuk memohon kredit transfer sehingga 50% tertakluk kepada terma dan syarat. Okay, yang terakhir, para pelajar yang masuk ke UniKL ni sebenarnya anda berpeluang untuk orang kata join program International Student Exchange Mobility. Maksudnya anda berpeluang untuk pergi pertukaran pelajar ke luar negara selama mungkin 2 bulan, mungkin 1 semester. Okay, mengikut kepada program yang ditawarkan. Alright, so ini antara program yang ditawarkan di UniKL MFI. So kita ada program di bawah YTP MARA ataupun JPA. Ini adalah untuk lepasan SPM. Alright, so kita ada program ke Perancis dan kita ada program ke Jepun. So mungkin ada di antara adik-adik ataupun anak-anak saudara ke kan yang sekarang ni nak apa? Orang kata akan menduduki SPM, bolehlah wawarkan kepada mereka Alright, so kita juga ada program diploma yang menawarkan, kita ada 3 diploma yang selama 3 tahun akan belajar di UniKL MFI. Kita ada Diploma of Engineering Technology in Air Conditioning and Refrigeration. Kita ada Diploma Engineering Technology in Welding dan juga Diploma Engineering Technology in Automotive Maintenance. Sebab tu saya cakap UniKL programnya lebih spesifik. Kalau nampak nama-nama program kita pun memang very specific. Okay. Alright. So kita juga ada menawarkan 10 program bachelor. So kita antara kampus yang paling banyak menawarkan program bachelor. Alright. So yang ini adalah dalam kategori mechanical Kita ada mechanical, Bachelor of Mechanical Engineering with Honours. Kita ada bachelor dalam bidang Industrial Refrigeration and Air Conditioning System. Okay, so kita ada juga Bachelor of Mechanical Engineering Technology Machine Manufacturing. Okay, so kita ada juga dalam bidang Welding and Quality Inspection. Okay, kita ada juga Automotive Maintenance. So kelima-lima program ni adalah orang kata dalam bidang mechanical. Right? So seterusnya kita ada juga program Bachelor of Engineering Technology Automation and Robotics with Honours. Okay. So kita ada juga program Mechatronics. Seiring dengan orang kata teknologi sekarang yang lebih kita menjurus kepada IR 4.0. So jadi program-program ini juga telah diterapkan dengan elemen IR 4.0. So kita ada Bachelor of Electromechanical Engineering. Dan kita ada 2 program baru iaitu Bachelor of Engineering Technology Automated Water and Wastewater System and Operation dan juga Bachelor of Engineering Technology Water Engineering dan Energy. So itulah ke-10 program bachelor yang ditawarkan di UniKL MFI. So seiring apa yang kita nak share dengan anda semua pada petang ini iaitu mengenai PLC for beginners. Actually selain daripada program-program ni, contoh macam program machine manufacturing, kan even mechanical pun mereka belajar juga mengenai PLC. Okay, mungkin secara asas sahaja. Alright. So di sini sedikit perbandingan di antara engineering dan engineering technology. Alright, so macam di UniKL MFI sendiri kita menawarkan kedua-duanya. Ada engineering technology. So engineering ni dia lebih fokus kepada theoretical dan calculation. So dari segi hands-on dia kurang. Hands-on dia lebih kurang dalam 20% sahaja. Tetapi berbalik kepada engineering technology, dia terbaliklah dekat situ. Kita lebih kepada hands-on. Mungkin hands-on 60%, 40% lagi adalah theoretical. So itu antara perbezaannya. Okay. Alright, macam saya cakap tadi, semuanya program kita telah mendapat pengiktirafan daripada Board of Engineers Malaysia, walaupun engineering technology juga telah mendapat di bawah ETAC. So jadi para pelajar yang masuk ke UniKL MFI, contohnya dapat peluang untuk bekerja di luar negara ataupun mungkin nak bekerja dalam sektor kerajaan, tak ada masalah. Program kita semua telah mendapat pengiktirafan. Dan mungkin ada juga yang target untuk menjadi professional engineer pun boleh, tak ada masalah sebab kita dah di bawah Board of Engineers Malaysia. Okay.
Di UniKL lah. Ini yang berharap orang kata paling tu penting lah ke sebab video kita yang tadi kan lalu tu. kita cakap Nombor UniKL ni tiga menawarkan ni, program program yang session lebih ni. kepada industri, Nombor tiga, market ready. cerita So yang inilah yang akan kita zoom sini ni. readykan kepada para CPU, pelajar di mana output, network. kita ada elemen industrialship selama dah 71 output. minggu. Daripada first day Input, pelajar output, masuk ke input, UniKL output, MFI sehinggalah betul. hari terakhir Lepas tu demo. beliau merupakan student UniKL Demo MFI, tu. kita Belum demo. menerapkan Cerita segala dulu ni. aktiviti yang related kepada Ini industri. contact Disebabkan itulah ramai para pelajar download, kita semasa input belajar device. industri Okay. terus Lepas dapat tu kita akan pergi sana. company. Kita akan tunjuk je lah programming yang kita akan control. Kita akan demo kat sini dulu. Okay, nak demo kat sini. Apa je? Masa demo, kau nak tengok apa masa demo sebab dia tak nampak ni lagi kan. Masih kamera ni. Kamera ni tak nampak ni. So, masa demo Okey, sebabnya ada kelebihan yang tersendirilah. Yang pertama, tiada interest. So ini yang memang selalu kita memang sukalah kan sebab tak ada interest. Sebab pinjaman pelajaran MARA ni adalah pinjaman boleh ubah. Okay, so hanya perlu konsisten dalam study sahaja. Alright, student, yang ni paling kelebihan yang paling best. Jadi student boleh memohon untuk pengurangan bayaran balik. Okay, depends kepada result CGPA akhir dia nanti semasa di Convo. Bermula daripada 15%. So jadi tak kisah sebenarnya, contohlah anda dapat good CGPA. So lagi sikit lah dari untuk dari segi bayaran balik pinjaman MARA. Okay, so nanti kita mungkin boleh share dengan detail lagi sekiranya ada yang nak tahu dengan lebih lanjut. Okay, dan pembayaran juga adalah secara ansuran.
Selain daripada pinjaman mara, kita ada juga PTPTN. Okay. So PTPTN ni berbeza sikit lah dia punya syarat dia. So of course tengok dari segi sosioekonomi juga. So ada 3 kategori di sini iaitu maksimum. Maksudnya para pelajar akan dapat maksimum pinjaman, okay, iaitu students ataupun parents di bawah kategori bantuan sehari hidup lah, ataupun mungkin B40. Alright, so untuk diploma RM6,800, untuk bachelor RM14,030. So ini adalah amount yang telah ditetapkan oleh pihak PTPTN lah. Okay. So kategori yang kedua 75% sahaja daripada jumlah maksimum. Yang ini parents income tidak melebihi RM8,000. Dan yang terakhir 50% sahaja parents income lebih RM8,000. So ini adalah 3 kategori untuk peminjam PTPTN. Okay. So dari segi kemasukan student ke UniKL, so kita ada January intake, Jun, okay, Julai, dan sekarang ni sedang berlangsung September intake untuk bachelor program. So jadi kalau ada contohlah sesaudara mara ke kawan-kawan ke kan, so yang masih lagi mencari-cari tempat nak sambung belajar, bolehlah beritahu mereka, mohonlah di UniKL Malaysia France Institute, dan kita masih buka lagi untuk permohonan. Macam mana nak mohon? Sangat senang sahaja. www.unikl.edu.my. Okay, tekan button apply dan isi sahaja maklumat yang kita perlukan. So pilihlah program yang para pelajar ingin sambung nanti. Okay. Ini adalah tim saya. So saya nombor 2 tu, Madam Farah. So boleh ambil nombor telefon kami sekiranya nak tanya apa-apa soalan. Okay, so boleh WhatsApp dengan tim kami lah. Alright, so ini adalah social media UniKL MFI. So kita ada Facebook, kita ada Instagram. Macam sekarang ni, session kita sedang berlangsung secara live di Facebook Universiti Kuala Lumpur Malaysia France Institute. So jadi tuan-tuan dan puan-puan, boleh nanti kalau nak ulang tayang, nak tengok semula sesi kita pada petang ini, boleh tengok di Facebook UniKL Malaysia France Institute. So kita juga ada Instagram. Kita juga ada TikTok. Okay. Dan of course kita juga ada YouTube. Jadi jangan lupa follow social media kita untuk tahu segala info yang terbaru. Alright, so itu sahaja daripada saya. Okay, sekejap. Alright, so jadi itulah sedikit mengenai UniKL Malaysia France Institute. Okay. So jadi saya rasa of course saya rasa anda semua dah tak sabar-sabar nak belajar mengenai PLC for beginners. Okay. Alright, so jadi saya rasa saya akan serahkan semula kepada saya akan okay. Mungkin kita akan berjumpa dengan anda semua selepas video UniKL ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera, bonjour, selamat datang. Terima kasih kerana datang kepada kita punya FB Live hari ini. Saya Abu Hassan bin Darusman, pensyarah daripada Industri Automation Section. Kita akan berkongsi berkenaan dengan Programmable Logic Controller ataupun secara ringkasnya PLC. So sesi kita pada hari ini, kita akan terangkan apa itu PLC, bagaimana dia berfungsi, dan kegunaan PLC ini dalam kehidupan seharian kita. Selepas itu kita akan tunjukkan peralatan yang kita guna dalam lab kita. Dan selepas itu kita akan buat demonstration bagaimana PLC mengawal sebuah motor
secara forward dan reverse. Okay? Dan selepas itu kita akan buka peluang kepada sahabat-sahabat FB kita yang live hari ini untuk masuk ke dalam lab kita dan membuat kontrol dan mengawal kita punya PLC secara remote daripada rumah masing-masing menggunakan aplikasi AnyDesk. Okay? So, sebelum kita pergi lebih jauh dalam PLC hari ini, jom kita tengok satu video cuba nak kaitkan penggunaan PLC dalam kehidupan seharian kita. Bangun pagi, gosok gigi, cuci muka, pakai baju, makan roti, minum susu, pergi sekolah, senang hati. Okey, kita dengar tadi ya, biasa kanak-kanak memang suka lagu itu ya, tuan-tuan dan puan-puan. Bangun pagi, gosok gigi. Ni gosok ni apa ni, ubat gigi kita baru beli ni. So, daripada pagi kita bangun pagi gosok gigi, dan tuan-tuan tengok ya. Ubat gigi ni dia akan menggunakan mesin untuk mengisi, dan mesin ini akan dikawal oleh PLC. Lepas tu dia tutup secara automatik. PLC juga yang tutup. Lepas tu dia akan masuk dalam kotak, lepas tu bungkus. Itu semua diguna pakai oleh PLC. Jadi ingat, setiap pagi kita bangun pagi gosok gigi, ada PLC yang mengawal mesin yang mengisi paste ubat gigi. Selepas itu bangun pagi nak sarapan pagi. Sarapan pagi ada roti gardenia. Roti gardenia dah sampai depan mata kita, dah siap potong, dah masuk dalam pack cantik. Itu semua adalah PLC ataupun Programmable Logic Controller yang buat semua tu ya. Mesin tak boleh buat apa kalau tak ada PLC. So itulah kegunaan PLC dalam kehidupan seharian kita daripada pagi sampai ke malam. Jadi kita tengoklah sekarang peralatan yang kita guna pakai di UniKL MFI ni. So ini adalah PLC yang kita guna pakai. Dan kalau kita tengok apakah komponen-komponen PLC yang ada. So yang pertama ni tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah power supply ni. Ibarat nyawa dia. So elektrik akan masuk dekat sini dan bagi power supply. Yang kedua ni kita panggil CPU, Central Processing Unit. Ataupun dia punya otak lah ya. Kat sinilah segala programming kita yang kita akan buat. Komponen yang ketiga yang agak penting juga adalah input unit ataupun input interface. Dekat sinilah yang akan masuk segala macam signal yang mengawal pengisian ubat gigi tadi tuan-tuan dan puan-puan. Dan selepas itu, kita ada lagi satu unit yang tidak kurang pentingnya, iaitu output unit. Yang ini yang akan mengawal valve, yang akan mengawal motor, yang akan masukkan toothpaste tadi ke dalam sarung ubat gigi. Dan yang ketiga unit ni tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah network unit ataupun communication unit kalau kita nak buat rangkaian PLC. Okey, tadi kita dah dengar berkenaan dengan input dan output ya. Input iaitu peranti yang memberikan isyarat kepada PLC, dan output peranti yang menerima isyarat daripada PLC selepas melalui proses programming. Sekarang saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan jenis-jenis input devices ataupun peranti input yang kita ada di sini ya. Saya mulakan dengan photoelectric sensor. Kalau tengok tuan-tuan tengok ni ya. Ini adalah photoelectric sensor yang mana sensor ini akan menukarkan tenaga cahaya kepada tenaga elektrik, yang mana tenaga elektrik itu akan dihantar ke PLC input ni tadi. So, katalah ada toothpaste tadi lalu depan sini. Yang ni dia akan detect, dia akan mengesan kehadiran objek di depan ini dan akan menukar tenaga cahaya ini kepada tenaga elektrik dan hantar kepada PLC. Device yang kedua ini, kalau kita tengok dalam bentuk silinder, ini adalah proximity sensor. Proximity sensor ini akan menukar gelombang elektromagnetik kepada tenaga elektrik. So, sekiranya ada objek lalu, ya, dia akan menukar, dia akan membuat satu gelombang tenaga elektrik, gelombang elektromagnetik yang akan ditukarkan kepada tenaga elektrik. Kita ada juga di sini limit switch. Limit switch ni dia akan menukar mechanical
pergerakan mekanikal kepada tenaga elektrik yang juga akan dihantar kepada PLC input. Input juga kita ada push button di sini. Tuan-tuan tengok ada push button. Ya. Push button kalau kita tekan, dia akan menghantar signal kepada PLC. Dan tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dekat belakang ni, jangan sampai salah wiring. Dia ada dua jenis kontak. Satu normally open, 3 dan 4, terminal 3 dan terminal 4. Satu lagi normally close, terminal 1 dan terminal 2. Jadi untuk start biasanya kita akan gunakan 3, 4 dan stop kita akan gunakan 1, 2. Okay. So selain daripada push button, kita ada juga selector switch. Ini ada 3 position selector switch. Manual, auto, manual, auto, manual, off, auto. Kalau kita ada banyak pilihan. So, device ini yang akan menghantar isyarat kepada PLC. Dan seterusnya, apa pula ni tuan-tuan dan puan-puan tengok ya. Kat sini, ini kita panggil contactor. Ya. Kalau kita tengok contactor ni, dia ada terminal nombor 1, 3, 5, 2, 4, 6. Ya. Contactor ini yang digunakan untuk mengawal motor. Tetapi contactor ini akan menerima isyarat tenaga elektrik daripada PLC dan akan mengubahnya kepada untuk mengawal motor kita pada hari ini. Dan biasa kita ada juga indicator lamp sebagai output device. Dan kalau kita tengok dekat mesin di sini tuan-tuan dan puan-puan ya, kita ada silinder. Kita ada silinder. Silinder ni akan keluar masuk ya. Silinder akan keluar masuk dan dikawal oleh peranti ini yang kita panggil directional control valve. PLC akan menghantar signal kepada solenoid. Solenoid akan mengawal pergerakan valve dan angin akan masuk ke dalam silinder dan silinder akan keluar. Dan sekiranya solenoid yang ini pula menerima signal daripada PLC, angin akan masuk daripada sebelah sini dan silinder akan masuk. Kedudukan silinder ini dikesan oleh 2 magnet sensor di sini. Dan akhirnya tuan-tuan, kita ada motor 3 fasa, ya, induction motor, yang mana ini akan dikawal oleh PLC melalui contactor. Ya. So sekarang tuan-tuan dan puan-puan, kita akan membuat satu demo bagaimana mengawal motor di sini ya. Kita ada demo bagaimana motor dikawal melalui PLC. Kita dah siap dengan satu programming. Kita akan buat demo bagaimana motor ini akan berpusing secara arah jam ataupun berpusing secara lawan jam. Kalau tuan-tuan masih ingat kalau pergi ke shopping kompleks, dah lama tak pergi kan? So kadang-kadang mungkin dah lupa eskalator tu, kadang-kadang minggu ni dia naik, minggu depan dia turun. Eskalator itu dikawal oleh motor. Tuan-tuan tak nampak je dekat bawah eskalator tersebut ada motor yang besar yang akan menggerakkan eskalator. So hari ini kita akan tunjukkan peralatan yang diguna pakai untuk mengawal motor ini ya. Motor. So atas sekali komponen yang pertama ni kita panggil fuse isolator. Ya. Komponen yang kedua sini kita ada contactor forward dan reverse. Komponen yang ketiga ini komponen untuk keselamatan iaitu thermal overload relay. Sekiranya terlampau ramai orang berada di atas eskalator dan agak terlampau berat, thermal overload relay ini akan trip dan eskalator akan berhenti secara automatik demi keselamatan. Dan kita ada forward push button, reverse push button dan kita ada stop push button. Okay? So kita akan buat demo bagaimana motor ini berpusing apabila kita tekan start forward push button. Okay? Apabila saya tekan berhenti, tuan-tuan akan tengok direction motor ini. Okey, dia berpusing ikut jam. Saya ulang sekali lagi ya. Okey, kita tengok bila dia berhenti. Okey, dia berpusing arah jam dan apabila saya tekan lagi satu push button, dia akan reverse direction. Bila saya tekan stop.
Okey, ini adalah dikawal oleh PLC. So sekali lagi, saya tekan stop dan kita lihat motor berpusing arah lawan jam. Okey, so pada sesi yang seterusnya, kita akan berikan peluang kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk masuk ke dalam kita punya lab dan mengalami sendiri bagaimana mengawal motor. So kalau sekarang ni saya menggunakan push button ini untuk tekan, ya, untuk berhentikan, untuk reverse, tetapi tuan-tuan dengan menggunakan apps AnyDash yang tuan-tuan install di phone ataupun di laptop masing-masing, tuan dapat mengawal PC kita yang berada di Bangi pada masa ini. Even though tuan-tuan dan puan-puan berada di Perlis, kita akan bagi tuan-tuan untuk mengawal motor tersebut daripada interface ini, ya. So kita akan berhentikan, kita akan reverse, dan tuan-tuan juga diberi peluang untuk mengawal programming menggunakan ladder program. Ya, kita akan beri peluang kepada tuan-tuan untuk membuat ladder programming, upload program ke dalam PLC, kemudian test programming tuan-tuan dan puan-puan. Okay, so kita akan pergi kepada sesi yang seterusnya. Apa yang tuan-tuan dapat, ya, sekarang dekat skrin Teams adalah apa yang tuan-tuan nampak dekat Teams, ya, dekat skrin Teams pada hari ini. Ya. Apa yang tuan-tuan dapat tengok dekat skrin Teams, ya, pada hari ini adalah sebelah kiri ni adalah CX Programmer, iaitu perisian ataupun software yang digunakan pakai untuk mengawal PLC untuk programming. Di sebelah sini kamera secara live yang akan memaparkan pergerakan motor ini, sama ada dia bergerak secara melawan jam ataupun mengikut arah jam. Dan papan muka yang ketiga ini adalah interface untuk tuan-tuan dan puan-puan mengawal motor kita secara remote, ya. Motor itu berada dalam lab PLC di Uni KLMFI Bangi, dan tuan-tuan mungkin berada di Sabah, Sarawak, mungkin berada di US, akan dapat mengawal motor kita secara remote, ya. So kita invite sesiapa yang berminat untuk mengawal motor kita pada hari ini, ya. ID komputer kita adalah WB06E119 alias AD. Tuan-tuan boleh masuk dengan menggunakan ID ini, kami akan accept. Jadi hanya seorang sekali masuk sahaja.
Kita dah ada ya Nurul Fatihah Azlan. So kita akan accept. Okay, so kita Fatihah boleh control lab. Ibtisam buat masa ni kita hanya benarkan sorang-sorang ya. Kita benarkan Nurul Fatihah dulu. Nurul Fatihah boleh control mouse daripada rumah dan klik forward button. Button warna hijau tu. Nampak ya kalau tengok dekat kamera tu, Fatihah dah berjaya mengawal motor kita daripada rumah Fatihah ya. Dan Fatihah klik pula yang butang merah. Okey, motor dah berhenti ya. Fatihah boleh dengar tadi, tengok motor dah berhenti, dia bergerak mengikut arah jam. Okey, Fatihah boleh tukar pula yang kuning, picit yang kuning pula, yang itu dia akan reverse. Okey, kita nampak ya, lampu kuning menyala, motor berpusing secara reverse. So Fatihah boleh tekan butang merah tu balik untuk berhentikan motor. Okey, Fatihah telah berjaya mengawal motor kita. Kita tak tahu Fatihah daripada mana. Mengawal. Okey, Fatihah, kita akan bagi peluang juga Fatihah untuk membuat programming PLC ya. Programming PLC, okey sekejap, ada technical sikit. Dah keluar, Fatihah dah keluar. Okey, Core i5 dah masuk. Okey, Core i5. Kita bagi masuk Core i5 pula untuk test kita punya PLC control. Okey, boleh tekan butang hijau ya, Core i5. Okey, cantik ya. Tengok lampu hijau menyala, motor pun bergerak ke kanan. Core i5 boleh tekan butang merah. Okey, motor berhenti, dia bergerak ke kanan ya. Core i5 boleh tekan butang warna kuning untuk reverse direction. Okey, nampak itu ya, motor kita telah berputar lawan jam. Kita nak tengok pastikan betul atau tidak lawan jam. Kita i5, Core i5, butang merah, tekan butang merah. Alright, good. So Core i5 kita jangan keluar. Kita nak bagi peluang untuk buat programming kalau berminat. Programming PLC. Asus pula masuk. Okey, Asus. Okey, kita bagi Asus. Asus terus programming ya. Okey, kita ada Azhar ke Asus? Communication error. Okey, kita ada communication error antara PC dengan PLC. Harap sabar, kita Cik Loman tengah troubleshoot. Okey, kita open. Kalau ada sesiapa nak masuk untuk buat PLC programming. Kita akan guide step by step. Core i5 sekejap ya, kita ada communication problem dengan PLC. Okey. So kita ada user, Core i5 dah exit. Sekarang i5, Core i5. Okey. Core i5. Encik Lokman akan guide untuk dapatkan simbol yang akan diletakkan di dalam programming.
Okey? Boleh follow tadi dan ambil yang simbol yang atas tu. Core i5, kiri sikit. Okey, letak dekat situ, ya, betul. Letak dekat situ. Okey, klik drop down menu tu, drop down box. Oops. Klik drop down kat new contact tu. Ada drop down box sebelah kanan. Okey, cari stop S. Turun bawah, cari stop. Klik stop bawah tu. Okey, klik OK. Okey juga. Okey lagi. Okey, first line of programming, tahniah, Core i5 telah berjaya. Sekarang turun ke bawah tu yang ada merah tu, kita lengkapkan programming kat bawah tu, kita buat yang sama. Tapi kali ini kita menggunakan button reverse pula. Okey, ambil balik simbol yang sama yang tadi. Cik Loman mungkin boleh guide dulu. Okey, dan cari nama reverse. Select reverse. Select, guna drop down tu, bukan type. Dia dah ada dalam tu. Yes, turun kat bawah R, reverse. Kita jumpa dah bawah tu, bawah sekali. Yes, klik kat situ, klik OK. Alright, dah dapat, klik OK lagi. Sekarang kita ambil pula programming untuk stopkan motor. Ambil simbol yang tadi tu, yang sama, letakkan balik dekat situ, cari stop. Kat bawah sekali dia ada stop. Yes, excellent. Tekan OK. So, Core i5 telah berjaya menyiapkan satu program. Tekan OK. Dan Encik Loman akan guide macam mana kita nak transfer program ini ke PLC. Encik Loman akan guide. Kita akan work online dengan PLC dulu. Tadi kita offline. So, Encik Loman akan buatkan. Dan kita akan transfer program yang dibuat oleh Core i5 tadi ke dalam PLC. Ya, transfer to PLC. Tapi kalau dekat kilang betul-betul tak boleh buat main-main yang ni, habis berhenti satu mesin habis semua. Berjuta-juta boleh rugi. So dekat lab bolehlah kita main macam ni . Okey, Core i5 telah berjaya mengupload program ke dalam PLC. So program tengah download ke PLC kita, Omron PLC CS1GH. Omron PLC ni banyak diguna pakai di proses pembuatan di Malaysia . Okey. So kita akan run PLC kita. Dan Core i5 boleh kontrol okey, boleh try balik programming, jalan tak? Tekan butang hijau. Yes, tahniah. Core i5 kerana telah berjaya membuat PLC programming untuk control forward reverse. Tekan stop dan kita test reverse pula. Tekan yang kuning pula. Okey, good Core i5. Terima kasih banyak. Kita beri peluang kepada live FB participant kita yang lain untuk mencuba mengawal PLC kita daripada secara remote control . So kita open mungkin lagi satu akhir sebelum kita serahkan balik kepada Puan Farah untuk penutup. Dua. Kita buka lagi dua atas permintaan ramai . Terlampau ramai nak masuk, kita buka lagi dua lah. So Azhar 15. Azhar 15 dah masuk. User? Okay, user bukan Azhar 15. Okay, user. Okay, user try dulu main butang kuning, butang hijau untuk kontrol motor. User tekan forward, hijau. Okey, butang hijau menyala, motor bergerak forward, tekan butang stop. Tekan butang stop. Okey, tengok arah dia ikut jam. Sekarang tekan reverse. Kenapa? Tekan reverse yang kuning. Sekejap, kita ada error mana?
Okey, kita masih mengalami beberapa error iaitu communication error antara PLC. Kita cuba sekali lagi untuk troubleshoot live. Okey, kita tunggu sekejap ya. Encik Lokman cuba untuk betulkan masalah teknikal tadi. Okey, nampaknya kita punya graphical user interface kembali secara online. So kita ada siapa user kita hari ni? User kita belum ada yang masuk. User. Ibtisam. Okey, Ibtisam. Bukan dia. Okey, Ibtisam. Dah boleh kawal, Man? Belum. Okey, Ibtisam tunggu sekejap ya. Kami tengah sediakan programming untuk Ibtisam nak buat programming nanti. Tunggu sekejap, sabar. Okey, programming ini kadang-kadang dia agak rumit kan ya. So, Encik Lokman boleh kita test yang hijau ya, button boleh pakai dah ya. Alright, so Ibtisam boleh control. So hijau, motor kita dah berjalan. Ibtisam tolong tekan stop. Kita nak tengok, tekan stop. Tekan stop button. Yes, nampak ya, motor bergerak arah jam. Sekarang tekan yang kuning pula. Reverse direction. Alright, cantik. Nampak ya, motor berpusing. Ini kita ibaratkan eskalator tu naik turun lah ya. Okey, Ibtisam kita tekan stop dan kemudian kita akan serahkan Ibtisam untuk membuat PLC programming. Tekan stop. Dan kita akan buat programming ya sebelah kiri tu. So, Ibtisam akan pergi ke kiri tempat merah tu. Klik kat situ, Encik Lokman akan guide. Letak dekat atas dekat programming. Man, guide sikit Man. Alright, cari butang forward. Butang forward, atas sekali, atas, yes. Forward, klik. Okey, tekan okey. Okey, tekan okey tu sebelah kanan. Tadi ada okey. Tekan okey. Tekan okey, yang tu tak payah. Okey, right. And then cara yang sama, letakkan simbol tu balik dekat situ dan cari stop. Kita akan program stop button. Klik drop down menu. Turun bawah sekali, bawah lagi. Kita jumpa stop. Ya, itu dia stop. Tekan okey. Tekan okey sekali lagi. Okey, cantik. Itu untuk programming forward dah siap. Kita pergi kepada next programming, line yang kedua. Ambil simbol yang sama, bawa turun. Kita cari reverse pula kali ni. Yang ini, kalau tempat itu kita cari stop. Kalau tempat situ stop. Cari stop. Drop down menu, turun bawah. Cari stop. Klik OK. Klik OK sekali lagi. Alamak, sekejap kan. Encik Lokman akan tolong sebab yang ni agak kompleks sikit programming dia. Tunggu sekejap. Encik Lokman akan bantu. Okey, dah ready. Terima kasih Encik Lokman. Kita ada siapa tadi? User User. Okey, ambil simbol satu lagi untuk button reverse. Ibtisam. Okey, Ibtisam ambil simbol yang tadi. Kita buat button reverse pula.
Letakkan di tempat yang kosong. Cari reverse dekat bawah sekali. Ya, itu dia reverse. Tekan OK. Tekan OK. Okey, program Ibtisam dah siap, lengkap. Dan kita akan transferkan program ini ke dalam PLC sebelum kita buat testing. So, kita akan online dengan PLC sebelum kita boleh buat transfer ke dalam PLC. Okey, kita akan download, transfer to PLC. So inilah programming yang Ibtisam buat tadi, tuan-tuan dan puan-puan. Kita tengok sama ada dia berjaya atau tidak untuk membuat programming secara remote daripada rumahnya untuk mengawal motor kita yang berada di Bandar Baru Bangi Seksyen 14 Teras Jernang, Uni KL MFI. Okey, dia tengah transfer program ya. Ibtisam sabar sikit ya, dia tengah transfer sebanyak 2684 byte. Okey, dan kita akan test program yang Ibtisam buat. Okey, sila Ibtisam boleh ambil balik kontrol dan test you punya program. Tekan butang hijau untuk forward, tekan butang kuning untuk reverse. Ya. Tahniah, Ibtisam telah berjaya mengawal, membuat programming dan mengawal motor. Terima kasih banyak-banyak kerana hadir pada hari ini dan membuat PLC programming. Terima kasih. Mana ada lagi, Man? Ke dah habis? Admin. Okey, yang ini yang terakhir lah kot. Sebelum kita serahkan balik kepada marketing. Administrator, kita beri peluang kepada administrator. Ya, administrator, sekejap ya. Encik Lokman akan sediakan, akan delete program. Supaya administrator lepas ini akan buat program. Okey, ready administrator, dah boleh kawal PLC PC kita. Ambil, ya letak, cari stop kat bawah. Yes, itu dia, tekan OK. Oops, kenapa tak ada stop? Tekan sekejap, yang tadi tu macam bukan stop. Kena delete yang tu, delete. Klik balik yang tu, delete. Okey, tukar, cari stop. Tadi mungkin ada kesilapan di situ, cari stop. Okey, tekan OK. Tekan OK. Baru ada tapi ada sedikit programming lari tu. Encik Lokman akan betulkan sikit. Okey, dah kita serahkan balik kepada administrator. Untuk ambil programming, buka ya program yang tu untuk cari forward. Ya, cari forward, F di atas, di atas, F dekat atas. Okey, atas tu, forward, okey, tekan OK. Tekan OK sekali lagi. Yes, itu dia, telah berjaya membuat satu programming. Next line untuk reverse pula, kita cari R di bawah. Yes, reverse, tekan OK. Yes, kita cari stop pula. Stop di bawah, S. Yes, itu dia, tekan OK. Tekan OK lagi. Oops, kita ada error di atas. Ada satu lebihan test tu, Man, tinggal. Alright, kita betulkan sikit ya. Sekejap. Okey, kita dah betulkan. So, inilah programming yang dibuat oleh administrator. Programming PLC Omron CS1GH. So, kita akan work online. Communicate dengan PLC. Kita akan online dulu, baru kita boleh communicate dengan PLC. Yes. Okey, dah nampak warna kelabu tu ya, tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya PC kita dengan PLC sudah boleh berkomunikasi. Sekarang kita akan transferkan program kita ke dalam PLC. Transfer to PLC. Okey, cantik. So, kita tunggu sekejap. Tekan OK. Tekan OK. Yes, dia akan transferkan program ke PLC.
So apa yang terjadi ya, semasa kita transfer program ni ke PLC, PLC tu akan berhenti. Itu sebab kita katakan bahaya kalau kita buat ini secara live di kilang ataupun di power plant ataupun di water treatment plant, sebab semua proses akan berhenti. So berhati-hati ya apabila kita nak mengawal PLC secara live dekat plant, tak boleh buat sebarang-sebarang. Dekat lab memang kita boleh buat sebarang. Okay, so kita akan run balik programming tadi. Kita akan test programming oleh administrator. Okay, cuba try. Tengok. Tekan hijau. Yes. Ya, itu ada berfungsi. Motor kita telah bergerak mengikut arah jam. Cuba tekan stop, button merah. Yes, dia berhenti. Dan untuk lengkapkan testing kita, tekan butang kuning untuk reverse. Okey, terima kasih administrator. Tekan stop untuk mengakhiri sesi demo kita pada hari ini. Terima kasih banyak tuan-tuan dan puan-puan. Saya serahkan balik kepada mesra untuk sesi yang seterusnya. Alright, terima kasih kepada AP Abu Hassan atas demo yang diberikan mengenai PLC for beginner. Okey, cuma saya ada nampak dekat bahagian ruangan chat. AP Abu Hassan boleh dengar ke saya? Kita ada soalan daripada kita punya peserta pada petang ini. Okey, AP Abu Hassan boleh dengar ke? Okey. Hello. Okey, AP Abu Hassan ada? Okey, ada. Alright. Okey. Alright, so kita ada soalan di bahagian ruangan chat ni daripada Nur Hafiz Putra. So dia tanya, boleh tahu HMI untuk start button pakai software apa? HMI untuk start button tadi kita menggunakan CX Designer, iaitu software yang dibuat oleh Omron. Okey, so harap menjawab persoalan daripada Nur Hafiz Putra. Okey, so jadi sekarang ni kita buka kepada orang kata soalan daripada para peserta sekiranya hendak tanya apa-apa soalan lah kepada AP Abu Hassan kita mengenai orang kata demo yang telah dijalankan tadi lah. Okey, silakan kalau ada apa-apa soalan. Boleh juga untuk sekiranya anda ingin type di bahagian ruangan chat Nak tanya secara live pun boleh, just unmute sahaja mikrofon. Okey, ada soalan? Alright, so rasanya tiada soalan. Okey. Tak ada. Pesanan terakhir kita, pesanan penaja kita hari ini, tak handsome tak apa, masuk MFI janji terror. So jadi belakang tabir lah. Alright, okay. So jadi terima kasih kepada AP Abu Hassan atas orang kata secara basic menggunakan PLC. Alright, so jadi macam para pelajar kita pun sendiri yang belajar PLC, so diorang boleh belajar daripada rumah. So jadi sebenarnya anda semua pun boleh juga untuk orang kata menggunakan daripada rumah anda sendirilah, seperti yang kita kongsikan sebentar tadi. Alright, so saya nampak tak ada apa-apa soalan lagi di bahagian ruangan chat. Okay, so jangan risau, sijil penyertaan kita akan berikan melalui email. Okay, so maksudnya e-certificate lah kita akan berikan melalui email yang anda telah berikan di dalam e-form sebentar tadi. Okay, so nanti anda akan dapat daripada email. Alright, thank you so much.
Okay, so jadi sekiranya tiada apa-apa soalan, so saya just nak ingatkan lagi sekali bagi mereka yang belum isi e-form untuk tujuan sijil, so jadi boleh isi e-form tersebut untuk kami proseskan sijil anda. Alright, so jadi sekiranya tiada apa-apa soalan, so saya rasa itu saja untuk sesi kita pada petang ini. So of course sekiranya nak tahu dengan lebih lanjut, mungkin sekiranya anda ingin ada apa-apa persoalan, boleh kontak dengan saya. Okay, so mungkin saya akan terus orang kata mungkin boleh share jugalah nombor AP Abu Hassan lah sekiranya anda ingin ada soalan yang lebih detail lagi kan, ataupun lebih mendalam lagi lah mengenai PLC ini. Alright, so saya rasa itu saja. So saya just nak remind kepada semua. So diharapkan anda semua sentiasa jaga diri, stay safe. Alright, so mungkin kita akan berjumpa lagi di lain waktu dan di lain sesi. Alright, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, selamat petang dan take care semua. Thank you. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, 0. UDKL, UDKL, go! UDKL, go! Ha ha! Ooh, la 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 la. Sedia semua UDKL, ayo bagi semua, ayo Hayun dan Mara, ayo Tuhan selamanya. Ayo bagi semua, ayo Hayun dan Mara, ayo Tuhan selamanya. Bila masanya sorakan bergema gelanggang, gempita kejayaan bersama. Tidak kau gentar, tidak kau serah, semangat membara kemenangan tercipta. Lakarlah sejarahmu, urut tata yang satu. Teguh walau gemuruh, lawan pantang ditawan. Oh kibarkan panjang, ayo bangkit semua, ayo Hayun dan Mara, ayo Juang selamanya.